Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, bertemu kita lagi untuk meneruskan sesi pembelajaran kita. Kali ini kita masuk tajuk baharu unit 26. Masyarakat kreatif dan inovatif. Tajuk dia. Baik, seperti biasa kita akan perkemaskan kemahiran mendengar dan bertutur serta kemahiran membaca. Pada akhir sesi pembelajaran nanti, kamu akan tahu cara untuk membuat perangkap lalat dengan menggunakan barangan terpakai. Kamu nanti akan tahu cara untuk buat perangkap lalat dengan menggunakan barangan yang ada di sekeliling kamu. Yang kedua, kamu perlu menjawab 5 soalan pemahaman berkaitan teks mengurangkan populasi anai-anai. 5 soalan pemahaman berdasarkan teks mengurangkan populasi anai-anai. Jadi ada 2 bahan yang akan kita bincangkan kali ini. Baik, terus ke muka surat 151 dan kamu akan lihat ada satu maklumat bertajuk kreatifnya rekaan. Kreatifnya rekaan. Baik, maklumat ini berkaitan dengan sekumpulan murid yang mencipta perangkap lalat dengan menggunakan barangan terpakai ataupun barang yang ada di sekeliling. Baik. Sekumpulan murid ini terdiri daripada 3 orang murid, iaitu Linus. Linus AK Merayang. Linus anak merayang. Kemudian Bennettson Michael Lai. Kemudian Leonardo Banggit anak Lani. 3 orang murid. Jadi 3 orang ini yang mencipta perangkap lalat. Mereka ni bersekolah di Sekolah Kebangsaan Nangapak, Sibu, Sarawak. Sekolah Nangapak ni terletak di daerah Sibu, Sarawak. Mereka ni buat perangkap lalat. Ada umpan. Perangkap lalat yang mereka cipta tu menggunakan umpan. Umpan apa? Kita bincang lepas ni. Saya akan bagi tahu lepas ni. Dia guna umpan untuk perangkap lalat. Umpan ni memang mengumpan. Nama pun umpan. Jadi untuk menarik perhatian lalat. Baik. Jadi 3 orang murid ni, ketiga-tiga murid ni, mereka lah yang mencetuskan idea. Yang mendapat idea, dapat ilham. Mungkin dengan bantuan rakan-rakan lain dan juga guru mereka lah. Tapi yang buatnya mereka. Jadi ketiga-tiga ni memang seorang murid atau pencipta yang berbakat. Mereka ni jenis kalau simpulan bahasanya otak cair. Otak cair ni bijak lah. Orang yang suka berfikir, orang yang selalu mencari idea, itu otak cair. Jadi disebabkan oleh otak mereka yang cair itu, otak cair itu, jadi mereka mampu menghasilkan sesebuah rekaan yang kreatif. Jadi sumber inspirasi. Mereka ni menjadi sumber inspirasi kepada rakan-rakan lain lah dan juga kamu lah. Kamu kena jadikan ketiga-tiga murid ini sebagai sumber inspirasi dalam mencipta sesuatu yang baharu. Tak perlu benda mahal pun, tak perlu modal yang besar untuk menghasilkan sesuatu. Tengok contohilah ketiga-tiga murid ini hanya menggunakan barangan terpakai seperti yang telah disenaraikan. Kalau kamu tengok di bawah sebelah kiri,
Antara bahan yang digunakan yang pertama, botol plastik. Botol air mineral tu, botol biasa. Kemudian blok kayu. Blok kayu. Blok kayu ni untuk dibuat sebagai tapak lah. Tapak blok kayu tu. Kemudian ada tiang kayu. Tiang kayu. Tak adalah besar macam nak buat rumah. Cukup sekadar untuk mengikat botol plastik. Tadi kan blok. Blok kayu di bawah. Kemudian ada tiang kayu. Ada tiang kayu. Ultraman. Baik, tiang kayu. Kemudian pada tiang kayu ini akan diikat botol plastik tadi. Kemudian ada pita perekat, ada gelang getah. Baik, dekat mana nak guna pita perekat? Dekat mana nak guna gelang getah? Baik, tengok gambar rajah di sebelah kanan. Baik, gambar rajah di sebelah kanan itu merupakan gambar ataupun lukisan ataupun apa dipanggil gambar contoh lah. Alat perangkap lalat tadi. Baik, kalau kamu tengok di atas botol ini ada lubang. Dibuat lubang. Kenapa? Supaya serangga yang masuk iaitu lalat ni boleh hidup lagi lah. Maksudnya murid ini dia cipta bukan alat untuk membunuh lalat. Alat untuk perangkap sahaja. Mungkinlah alat ini murid ketiga-tiga ini dia cipta dia cipta alat ni memang niat dia tak nak membunuh serangga. Jadi dia ciptalah perangkap yang kalau serangga itu masuk dalam perangkap, serangga itu masih lagi boleh hidup. Jadi sebab itu dia tebuk lubang. Dia buat lubang atas ni, bahagian atas ni. Ni yang saya tanda ini. Kemudian, ni kawasan perangkap lalat lah. Ni kalau kamu tengok sudah ada gambar ni lah. Dalam gambar ni ada beberapa ekor lalat lah. Dalam alat alat perangkap lalat ni. Ni lalat tertangkap ni. Okey. Kemudian macam mana lalat ni masuk? Baik, lalat ni dia masuk melalui bahagian bawah botol. Botol tadi tu dipotong. Tengok, dia potong kan botol. Botol air. Rumah saya ni tak ada pula nak tunjuk. Baik, tak apalah. Botol air, kalau kamu tengok botol tu dia potong. Ni tengok gambar di sebelah kanan ni. Ni botol. Ini bahagian muncung dia. Nampak tak? Dia potong kepada dua bahagian. Kemudian ni bahagian yang bawah tu, dia letak macam ni. Macam ni. Nampak tak? Itu dia. Nampak? Itu bahagian bawah. Bahagian muncung botol dia letak dalam ni. Ni yang saya tanda warna hijau ni. Ni muncung. Muncung botol. Ni lubang muncung tu. Jadi di bawah bahagian muncung ni yang diterbalikkan ini dia letak umpan. Dalam ni dia kata dia letak makanan berbau seperti ikan kering. Jadi letaklah umpan. Letaklah benda-benda yang berbau busuk lah. Perut ikan ke, usus ayam ke. Letak di bawah ni untuk dijadikan sebagai umpan. Jadi lalat ni akan masuk bawah sebab dia bau busuk tu. Dia akan masuk melalui bawah. Dia akan masuk ke dalam bahagian muncung botol tadi. Dia akan keluar melalui lubang ni. Lubang botol air ni. Bila dia dah keluar, dia dah terperangkap dalam ni. Lalat ni dia kurang cerdik lah, senang cerita. Dia boleh masuk tapi dia tak pandai keluar. Dia pandai masuk tapi tak pandai keluar. Jadi lubang dekat atas ni sempit, tak muat untuk dia keluar. Kenapa keluar? Lepas tu dia dah masuk, dia nak keluar balik tak boleh, tak pandai. Sebab lalat ni kurang bijak lah. Macam tu lah. Baik. Ni bahagian botol plastik dah diterangkan tiang kayu.
juga telah saya terangkan. Gelang getah. Gelang getah ni digunakan untuk ikat. Untuk ikat botol ni pada tiang kayu. Itulah kegunaan gelang getah. Ikat botol pada tiang kayu. Jadi mana guna pita perekat tu? Inilah dekat sinilah. Untuk kita dah potong tadi botol air kepada dua bahagian. Bahagian bawah kita terbalikkan macam ni. Seperti dalam gambar tu. Kemudian muncung. Kita letak dalam ni. Jadi bila kita letak muncung ni. Di kawasan inilah yang saya tanda ni. Yang warna biru-biru. Mana biru? Okey biru. Ni. Di sini dah. Diletakkan pita perekat. Untuk lekatkan bahagian muncung botol. Dengan bahagian botol bahagian bawah botol ni. Supaya tak ada tak ada ruang jadi lalat tu tak boleh keluar. Macam itulah. Satu lagi untuk lekatkan balik muncung botol dengan bahagian bawah botol tadi. Jadi kamu boleh buat sendiri perangkap lalat ni lah. Untuk mengasah daya kreativiti fikiran kamu, otak kamu. Boleh buat sendiri sebab benda ni mudah didapati. Kalau kamu tak ada kayu pun masih lagi boleh buat. Guna botol je, guna botol air. Botol air mineral yang besar tu, yang 1.5 liter tu. Guna yang itu. Dan juga ada umpan. Dah boleh buat dah. Dah boleh buat dah. Tak semestinya ada blok kayu, ada tiang kayu. Ini kamu boleh buat sendirilah. Tak ada masalah. Jadi diharapkan kamu faham apa yang diterangkan kepada kamu lah. Baik. Seterusnya. Seterusnya, terus ke muka surat 152 dan kamu dapat lihat ada satu teks bertajuk mengurangkan populasi anai-anai. Baik. Jadi seperti biasa, apa yang perlu kamu buat adalah baca teks ini, fahamkan keseluruhan teks, apa yang disampaikan oleh teks dan kamu perlu menjawab 5 soalan pemahaman yang telah disediakan. Tengok di sebelah kanan skrin kamu tu ada 5 soalan pemahaman. Ada 5 soalan pemahaman. Jadi fikirkan, cari jawapan bagi kelima-lima soalan pemahaman ini. Baik. Teks ini sebenarnya berkaitan dengan seorang kanak-kanak, seorang cucu bernama Ammar. Ammar ni dia sembang dengan datuk dia. Dia sembang dengan datuk dia berkaitan anai-anai. Masalah dia anak-anai. Jadi datuk dengan Ammar ni dia bincang macam mana nak kurangkan anai-anai. Jadi bacalah untuk kamu faham. Dan kita tengok soalan pertama, nyatakan ciri-ciri fizikal anai-anai. Kalau yang pernah tengok tu tahulah. Tapi dalam teks ini pun ada dinyatakan ciri-ciri fizikal anai-anai. Bentuknya macam mana? Ada sayap ke? Kakinya ada berapa? Ada. Dalam teks ni cari sendirilah. Nombor 2. Apakah maksud rangkai kata tergopoh gapah? Kata ganda lah ni. Tergopoh gapah. Apa maksud tergopoh gapah? Yang ketiga, apakah reaksi datuk? Apakah reaksi datuk setelah Ammar memberikan cadangan untuk menggunakan pembasmi anai-anai daripada durian Belanda? Durian Belanda ni buah durian Belanda, dan buah ini sebenarnya banyak khasiat.
Boleh juga dijadikan ubat untuk penyakit barah, kanser. Bagus bagi pengidap kanser untuk makan buah durian Belanda ni. Bagus. Banyaklah kelebihan buah durian Belanda ni. Okey. Seterusnya, nyatakan produk asas yang digunakan untuk menghasilkan bolen. Bolen, bukan dolan. Kalau dolan-dolan tu Jawa. Apa maksud dolan-dolan? Tanyalah orang tua kamu yang tahu apa ni bahasa Jawa, apa maksud dolan-dolan. Ini bukan dolan sebutnya dolen. Tengok saya pun dah terbelit lidah nak sebut. Dolen. Dolen. Apa bahan asas yang digunakan untuk buat dolen ni? Dolen ni inilah pembasmi anak-anak itu. Apa bahan asas dia? Kemudian yang terakhir, terangkan maksud rangkai kata berdedai-dedai. Apa maksud rangkai kata berdedai-dedai? Cari sendiri maksud dia. Baik, itu sajalah untuk sesi pembelajaran kita kali ini. Jadi mudah saja tugasan kamu untuk sesi kali inilah. Ada satu je tugasan. Bahagian pertama tadi tu sekadar penerangan, sekadar untuk pengetahuan kamulah. Kalau kamu nak buat perangkap lalat, bolehlah rujuk bahagian pertama tadi. Bahagian kedua, selesaikanlah 5 soalan pemahaman yang disediakan tadi tu. Jadi itu saja, kita berjumpa pada sesi akan datang. Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat belajar. Belajar di rumah tu elok-elok.